Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara yang gaib. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-70. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisni mal iman. Qala al-imanu an tu'mina billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa tu'minu bil mauti wa bil hayati ba'dal mauti wa tu'minu bil jannati wan nari wal hisabi wal mizan wa tu'minu bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Qala iza fa'altu zalika faqad amantu. Qala idza fa'alta dzalika faqad amanta. Wa huwa qit'atun min hadisi tawilun rawahu Ahmad. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepadaku apakah itu iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman secara terperinci ialah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi. Kamu beriman dengan mati dan kehidupan selepas mati, dan kamu beriman dengan syurga dan neraka, penghisaban, timbangan amalan, dan kamu beriman dengan takdir baik dan buruk kesemuanya. Sayyidina Jibril alaihi salam berkata, apakah jika saya telah melakukan demikian bermakna saya telah beriman? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kamu telah melakukan demikian maka kamu telah beriman. Musnad Ahmad. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, itu beriman kepada perkara yang gaib. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan satu hadis yang cukup glamour lah. Disebut sebagai hadis Jibril. Hadis sebagaimana Jibril mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan iman. Ada satu hadis tu yang ditanya tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Yang mana Jibril dia datang, dia temukan lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju putih. Ada hadis begitu. Tapi ini hadis maksudnya Jibril dia mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Ada waktu dan ketikanya cara kaedah bagaimana nak mengajar ini, orang yang reti dia tanya orang yang tak reti supaya orang yang tak reti itu jawab, kan. Cara kita nak tanya, kita nak mengajar anak-anak ni kita tahu dah, tapi kita saja tanya orang yang tak tahu tu supaya kalau salah kita boleh betulkan, dan salah satu cara supaya benda itu dapat disebarkan. Ni hadis ni Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tanya Nabi, sepatutnya Jibril bagi tahu Nabi, ini tak, Jibril tanya Nabi. Tu salah satu kaedah disebut turuk tadris, kaedah pengajaran yang diajar. Jibril ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni mal iman, ceritakan kepadaku apakah itu iman. Jibril tanya Nabi, bukan Nabi tanya Jibril, tapi maksudnya cara kaedah nak ajar supaya bila Nabi boleh sebut tu, sahabat-sahabat dia dengar. Dan di antaranya hadis ni Abdullah bin Abbas yang dia dengar apa yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi. Maka Abdullah bin Abbas dan juga para sahabat belajar tentang apa itu yang dikatakan al-iman. Iman, kepercayaan, i'tiqad, pegangan. Yang dia katakan iman itu apa? Maka Nabi pun menjawab. Nabi kata ada 13 perkara yang dikatakan al-iman itu. Dia kata, iaitu qala
Al-iman an tu'mina billah. Pertama, iman itu percaya. Iman ni percayakan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya kepada hari wal yaumil akhir. Percaya kepada hari akhirat. Yang ketiga, wal malaikah. Percaya kepada malaikat. Yang keempat, percaya wal kitab. Percaya kepada kitab. Yang kelima, wan nabiyyin. Percaya kepada nabi. Yang keenam, wa tu'minu bil mauti. Percaya kepada kematian. Kita semua akan mati. Wabil hayati ba'dal maut. Yang ketujuh, kita percaya bila kita mati, kita akan hidup balik selepas mati. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, wa tu'minu bil jannah. Kita percaya, beriman kepada yang ke-8 ialah kepada syurga. Syurga Allah. Syurga tu memang ada. Ya, kita mati, hidup balik, besok akan ada syurga Allah, tempat pembalasan. Kemudian wanari yang ke-9, kita percaya adanya neraka Allah, ada syurga, ada neraka. Yang ke-9, wal hisab yang ke-10, al hisab, kita percaya bahawa di sana ada pertimbangan amal. Hisab ni perkiraan. Kemudian yang ke-11, wal mizan, ada juga pertimbangan. Hisab dia kira-kira. Mizan maksudnya pertimbangan untuk timbang kita punya. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12, wa tu'minu bil qadari kulli khairihi, dan kamu beriman dengan qadar Allah itu yang baik, khairihi. Maksudnya takdir Tuhan yang baik itu yang dah tentukan Tuhan ada. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13, wasyarrihi, juga kita beriman dengan takdir Allah yang buruk yang telah ditentukan. Kemudian qala fa idza fa'altu zalika faqad amantu. Kemudian Sayyidina Jibril berkata, apakah jika saya telah melakukan demikian bermakna saya telah beriman? Maka bila Nabi cakap itu, Jibril ditanya pula Nabi lagi. Tapi dia tanya iman. Kemudian Jibril ditanya lagi. Dia kata, kalau aku dah buat semua benda itu, dah beriman ke aku? Tanya Jibril kepada Nabi. Jibril yang tanya. Maka kata Nabi, qala idza fa'alta dzalika, sekiranya kamu dah buat perkara itu, 13 perkara ini, kamu dah yakin ada keimanan, dia kata faqad amanta, sesungguhnya kamu telah beriman. Ini hadis tentang nak faham tentang iman. Jadi hadis ini ada 13 perkara yang dikatakan keimanan. Kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman. Ada banyak hadis sebenarnya tentang menyebut tentang iman. Ada salah satu hadis tu, iman tu antuk minabillah. Satu je disebut, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, satu je. Ada tempat tu berapa perkara. Yang dalam hadis ni disebutkan ada 13 perkara. Kalau kita pecahkan, itu tanda seseorang itu beriman, start percaya kepada Allah sampai percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, inilah kepercayaan kita, keimanan kita yang perlu kita sematkan dalam diri kita. Hidup kita ini di dunia ni bukan kekal, tapi sementara saja. Lepas ini kita akan mati, kita akan bertemu dengan Allah. Ada pertimbangan, ada syurga dan neraka Allah. Pastikan apa-apa yang kita buat itu on track, orang kata kan, on track, atas landasannya yang betul, supaya akhirnya kita akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala nanti bersama-sama insya-Allah. Kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wal asr illa allazina amanu salih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم.